everyone. Welcome for attending Virtual Speaker Corner episode 46. I am Melissa Mating as a moderator for this episode. Today, it's my honor to invite my junior first year student from Bachelor of Horticultural Science with honor. She is Faizul Anis binti Muhammad Faizal. Today, she will share a topic which is aphid. This is a kind of enemies in agriculture. So now, Anis, the floor is yours. So please start. Hi. Before we begin, thank you, moderator, and thank you, Pramatani, for giving me an opportunity to participate in this slot. Today, I would like to bring forward a topic that is very close to us, our agriculture student, which is aphids. So I hope you can bear with me and listen with interest, just like how much I find this topic interesting. So aphid. In this topic, I will highlight some of the things that you might want to know. And the first one will be the taxonomy and morphology, diets, reproduction and surviving, natural enemies, injury damage, and how to control them. Next, what is aphid? Aphid is a bug, a small bug, which feeds by sucking saps from plants. A black fly or green fly, aphid reproduce rapidly, sometimes producing live young without mating, and large number can cause extensive damage to plants. This definition is according to Oxford Dictionary. So, next, let's see their taxonomy, morphology, what they look like. Aphid atau dalam bahasa Melayu ini dikenali sebagai kutu daun berasal daripada order Hemiptera and family Aphididae. Aphididae sebelum dia masuk ke dalam order Hemiptera, dia berada dekat dalam order Hemiptera yang kemudian dia combine dalam satu order. Dia punya morphology, shape and size. Shape dia, bila kita tengok daripada gambar ni, bentuk dia ada pear shape body yang lembut dengan saiz 4 hingga 8 mm. Dan insek seperti yang kita tahu, untuk masuk ke dalam kelas insekta perlu ada 6 kaki bersayap dan 2 antena. Warna dia pula dia ada pelbagai warna. Kalau kita tengok yang ini, warna dia warna orange. Warna orange dapat daripada carotenoid. Carotenoid ini adalah satu pigment warna orange, kuning ataupun merah yang kita boleh jumpa dekat sebenarnya dekat tumbuhan lah. Tapi aphid ni adalah satu-satunya jenis haiwan yang boleh sintesis atau membuat dia punya carotenoid sendiri yang memberi warna kepada dia punya badan. Dan fungsi carotenoid ini adalah untuk dia punya sistem imun lah. Selain warna ni, dia ada juga warna hijau, kuning ataupun almost colourless. Mouthpart dia ada proboscis mouthpart which is sucking menggunakan stylet untuk dia cucuk bahagian-bahagian tumbuhan. Kepak ataupun sayap dia punya wing, ada sejenis aphid yang wingless dan ada juga yang ada sayap yang dikenali sebagai alates. Saya akan terangkan mengenai alates ni pada slide seterusnya. Seterusnya, aphid punya diet. What the small insect eat? Salps, iaitu bahan-bahan yang diangkut daripada glowworm, hasil daripada fotosintesis tumbuhan. Salps ni adalah sugary liquid yang digunakan untuk pembesaran tumbuhan lah. Jadi aphid ni dia akan pierce bahagian-bahagian tumbuhan menggunakan dia punya stylet untuk mendapatkan salps. Jadi kat sini xylem yang kita tahu ialah fungsi xylem untuk mengangkut air dalam tumbuhan. Pada sepatutnya aphid ni dia nak minum salps ni je, dia tak perlukan air daripada xylem, tapi untuk mengekalkan dia punya homeostasi badan, sebab salps ni kan penuh dengan sugar. So bila aphid ni ambil terlalu banyak sugar, badan dia akan mengalami osmosis dan air dia akan diserapkan keluar dan dia pun akan mati kekeringan. Jadi dia perlukan air sedikit daripada pokok. Apa jenis tumbuhan yang dia makan? Monophagous. Monophagous ni maksudnya adalah haiwan ataupun organisma yang makan satu jenis tumbuhan je. Setengah spesies aphid, diorang makan sejenis tumbuhan saja, dan setengahnya lagi diorang makan apa-apa sahaja jenis tumbuhan, termasuklah herbaceous plant ataupun woody plants, fruit plants, anything that they can produce lah basically. And what they produce? Honeydew. Honeydew ni ialah basically dia punya ginjal ataupun najis dia disebabkan diorang ni aphid ni makan banyak carbs and minum banyak sugary liquid. Dia punya secretion dia mengandungi banyak gula yang dikenali sebagai honeydew. And honeydew ni bukan setakat ada kegunaan dia, iaitu honeydew ni dimakan oleh semut dan ada juga spesies lebah yang suka pada honeydew ni. Jadi dia ambil honeydew ni untuk dibuat madu. Dan manusia pun ada setengah culture yang gunakan honeydew ni dalam diorang punya delicacy untuk membuat kek selalunya. Seterusnya, reproduction and surviving. Aphid ni dia ada banyak natural enemies yang akan saya terangkan kemudian, dan disebabkan ada banyak natural enemies ni, macam mana dia nak counter balik, iaitu dengan cara dia punya reproduction system dengan surviving skill dia. Yang pertama, sexual reproduction dengan parthenogenetic. Sexual reproduction yang seperti kita tahu perlukan persenyawaan antara gamit jantan dan gamit betina lah. Bila dia melakukan sexual reproduction, dia akan pertama dia memerlukan male aphid. Yang kedua ialah dia akan bertelur. Tapi disebabkan
Aphid ni ada banyak natural enemy, dia perlu counter dengan cara reproduktif, parthenogenetic ataupun asexual reproduktif yang dikenali sebagai telescoping development. Telescoping development ni basically dia bermaksud kepada serangga yang giving birth dan clone diorang punya diorang clone themselves lah. Maksudnya instead of diorang bersenama dengan male and female bersenama, female sahaja yang akan clone and giving birth to the aphid yang baru. And survival skill diorang ialah dari segi sayap diorang ni merupakan survival skill, bukan guna untuk lari daripada predator sebenarnya. Saya akan terangkan kemudian. Dan yang wingless ni, kenapa dia wingless? Sebab dia kebanyakan aphid ni dia kecil dan dia hanya perlukan makanan tu dekat satu tempat je. Jadi satu aphid ni dia akan reproduce dekat satu pokok tu, dekat satu host-plant je. Jadi dia tak perlu nak bergerak ke mana-mana. Jadi dia tak perlukan sayap. Dan penghasilan sayap ni memakan tenaga yang banyak. Jadi dia perlu sponsor tenaga. So they go by wingless. And then mutualistic relationship and defense mechanism. Mutualistic relationship ni adalah di antara aphid dan juga semut. Dan defense mechanism iaitu smells, pheromones. Aphid seperti cabbage aphid, mereka akan menghasilkan pheromones yang berbau seperti mustard gas untuk menghalau predator yang lain, serangga yang lain daripada pergi dekat diorang punya host-plant ataupun makan diorang. Yang kedua ialah mereka akan bunuh serangga lain dengan sebab diorang ada dia punya most part tu jenis stylet, diorang akan pierce serangga lain punya badan and then transmit virus. Contohnya seperti woolly aphid. Dan akhir sekali ialah gall. Terusnya, bila bercakap mengenai dia punya life cycle, dia ada life cycle dia bagi saya adalah satu life cycle yang sangat menarik sebab dia boleh reproduce secara asexual dan sexual. Kebanyakannya dalam life cycle diorang, apa yang kita tengok pada tumbuhan kita selalunya, yang kita contohnya jagung, soalnya jagung paling senang kena serang dengan aphid kan. Jadi ada terlalu banyak aphid dan selalunya kalau keadaan itu favorable kepada diorang, cuaca yang baik ataupun makanan yang banyak, diorang tak akan produce secara asexual. Diorang tak akan produce secara sexual, diorang hanya akan produce secara asexual. Diorang tidak perlu bersenyawa dan diorang hanya akan clone diorang punya diri. Daripada gambar rajah ini, yang pertama ialah bila aphid tu bertelur, nanti telur tu menetas, dia akan mengeluarkan aphid satu serangga yang bijak. Diorang boleh engineer dia punya sexuality of telur tu, sama ada nak telur jantan ataupun telur betina, katakanlah keadaan tu favorable. Jadi yang menetasnya akan semua jadi betina dan semua betina ni dah sedia ada pregnant, which is dia, and then bila dia nak melahirkan, nak giving birth, diorang bila dia dah bila dia lahir naturally pregnant, diorang giving birth instead of laying eggs. And anak-anak aphid yang baru ni yang telah dilahirkan daripada mak dia ni dipanggil ovoviviparous young. Ovoviviparous ni maksud dia ialah haiwan yang pada asalnya telur tapi telah menetas di dalam induk dia. Jadi dipanggil ovoviviparous young. Jadi cycle ni berlaku banyak kali sehingga boleh menjadi 20 generasi dalam satu season. Jadi yang ini, dia punya induk ni, they are born pregnant, and these yang ovoviviparous ni pun are born pregnant juga. And then the cycle goes on, yang maksudnya dia akan melahirkan anak yang already born pregnant, dan anak tersebut pun akan melahirkan anak yang already born pregnant sehingga 20 cycle. Dan seterusnya, bila keadaan nak bertukar ke, selalunya sebab aphid ni sangat very easily affected by the weather. Kalau cuaca terlalu panas ataupun cuaca terlalu sejuk, diorang senang mati. Jadi bila keadaan tu nampak tak favorable, akan berlakunya persenyawaan secara seksual untuk menghasilkan jantan. Sebab yang ini semua akan ovoviviparous ni semuanya betina. Supaya diorang boleh meneruskan kelangsungan hidup dan clone themselves. So semua akan betina. Jadi bila keadaan tu dah tak favorable, diorang akan melahirkan klon yang jantan. Jadi klon yang jantan ni, sebab diorang akan klon, diorang tak boleh nak bersenyawakan antara satu sama lain. Klon yang jantan ni akan pergi ke host plant yang lain untuk senyawakan ovoviviparous yang daripada klon yang lain, daripada induk yang lain. Jadi cycle ni pun repeat macam tu. Sekiranya keadaan favorable, dia akan klon. Kalau keadaan tak favorable, dia akan buat telur, dia akan bertelur dan tunggu. Contohnya dia akan bertelur pada waktu winter. Dan lepas habis daripada winter tu, bila spring tiba, telur tu akan menetas. Jadi macam tu diorang reproduce. Ni adalah dia punya surviving skill, which is ada yang mempunyai sayap, ada yang tidak mempunyai sayap. Kalau kita tengok dua ni, black fly, diorang ni sebenarnya daripada klon yang sama. Maksudnya diorang mempunyai genetik yang sama, tetapi yang ini, satu ini yang macam ada shoulder pad ni, dia dia bersayap. Maksudnya yang ini masih kecil sebab dia aphid ni dia akan melalui 4 kitaran. Kitaran bersalin kulit sebelum dia sampai dewasa. Jadi bila dia sampai dewasa, sayap dia ni yang dekat sini ni akan jadi lebih besar lah. Dia akan jadi aphid yang bersayap.
Tapi tak semua klon tu akan ada sayap. Macam tak, yang ni tak ada sayap, yang ni ada sayap. Jadi bila keadaan bersayap ni berlaku, contohnya bila keadaan yang tak favorable pertama, ataupun bila host plant yang diorang duduk tu dah terlalu crowded, the food becomes scarce. Jadi yang bersayap ni pula, bila dia dah sayap dia dah cukup besar dan dia boleh terbang, dia akan pergi ke pokok yang lain, host plant yang lain untuk memulakan kaca yang baru dekat situ. Jadi macam itulah aphid ni mengembangkan dia punya generasi kepada pokok-pokok yang lain dan boleh juga kepada satu ladang. Terusnya ialah ants farming aphid for honeydew. Ini antara salah satu jenis surviving skill, which is dia ada mutualistic relationship di antara aphid dengan semut. Semut ni disebabkan diorang suka sangat honeydew. Semut kan macam yang kita tahu, semut ni diorang suka benda-benda yang manis. And honeydew ni is very rich in sugar, like fructose. And jadi bila ant ni dia nak dapatkan makanan ni, dia tahu dekat mana ada aphid, dekat situlah ada honeydew, ada sumber makanan diorang. Jadi diorang pun buatlah deal dengan aphid ni. The aphid will produce food for ants and ant will protect them from natural predators. Jadi sebab itulah kalau kita tengok dekat tumbuhan-tumbuhan, dekat mana ada aphid, dekat situlah ada semut. Sebab semut ni yang akan menjaga diorang daripada natural predators, tentunya seperti kumbang atau ladybug. Jadi macam mana semut ni menjaga diorang ialah semut ni akan bunuh mana-mana predator yang nak datang dekat dengan aphid ni. Dan lepas tu cara semut ni nak pastikan yang diorang punya sumber makanan ni secure. Maknanya aphid ni akan terus buat makanan untuk diorang adalah pertama sekali diorang akan potong, diorang akan clip off aphid ni punya sayap supaya aphid tu tak boleh nak terbang ke mana-mana dan terus buat makanan untuk diorang. Yang kedua ialah contohnya pada musim yang tak menentu, unfavorable weather, aphid akan bertelur. Jadi semut ni akan bawa telur aphid ni ke dalam sarang diorang dan menjaga telur aphid ni seperti mana diorang menjaga semut punya larvae sendiri. Maksudnya lepas keadaan dah kembali baik, macam weather has become good, diorang akan bawa aphid ni keluar daripada sarang diorang, letak dekat atas pokok dan aphid ni kembali buat makanan untuk semut ni balik. So semut ni akan ada continuous food supply lah. Tapi tak semua keadaan di mana semut akan melindungi aphid. Ada keadaan-keadaan yang semut ni akan abandon aphid dan berlakunya dan aphid ni perlu another surviving skill. Saya akan terangkan dekat slide seterusnya. Ini adalah salah satu defense mechanism bila semut takkan protect aphid ke ataupun keadaan semut ke ataupun dia tak boleh nak survive sendiri, diorang akan membuat gal. Gal ni basically like a swelling of plant tissue. Gal ni boleh datang dari segi banyak bentuk. Boleh jadi dekat petiole, boleh jadi dekat bentuk yang macam ni tergantung ataupun bentuk yang seperti duri dekat daun. Jadi gals ni comes in different shape and form. Tapi gal ni berfungsi sebagai sarang untuk aphid ni duduk dan melindungi diri diorang. And then akan ada soldier aphid. Soldier aphid ni strike aphid yang berfungsi melindungi gal ni daripada serangan predator yang lain. And bentuk soldier aphid ni lain daripada aphid yang biasa. Kalau aphid yang biasa dia ada stylet untuk pierce tumbuhan. Tapi kalau soldier aphid dia ada pengepit dekat mulut diorang macam mandi boleh punya mulut tu untuk diorang bunuh serangga-serangga ataupun predator yang datang dekat dengan dia punya gal. Terusnya apa natural enemies ni? Seperti saya cakap tadi, aphid ni ada banyak natural enemies dan antaranya ialah ladybug. Ladybug dewasa, larva ladybug, hoverfly larvae, and parasitic wasps, lacewing and American goldfinch. American goldfinch ni, dia punya diet lebih 80% daripada diet diorang ni consists of aphids. So, they can eat millions of aphids in a day. Tapi sebab kalau kita tengok burung, semua tak boleh nak lindungi aphid daripada burung kan. Jadi, sebab itulah diorang punya antara salah satu diorang punya surviving skill tu ialah diorang punya cara reproductive system diorang yang boleh reproduce dengan sangat banyak dalam jangka masa yang sangat cepat. Terusnya, ni ialah Nymphanda fusca. Nymphanda fusca adalah jenis rama-rama iaitu daripada order Lepidoptera. Nymphanda fusca ni adalah bila Nymphanda fusca ni bertelur dekat tumbuhan yang ada aphid ni, semut diorang tak akan protect aphid daripada serangan larvae ataupun daripada telur Nymphanda fusca ni. Sebab apa? Sebabnya dia punya larvae ni dia akan secrete hormon yang akan mengelirukan semut dan semut akan percaya bahawa Nymphanda fusca punya larvae ni ialah aphid juga. Jadi Nymphanda fusca ni akan makan aphid dekat situ dan mengambil alih kerja aphid untuk produce honeydew. Sebab itulah semut dia being trick sikit dekat sini. Sebab walaupun aphid tu berkurang, semua makanan dia still ada. Sebab Nymphanda fusca ni larvae dia akan still menghasilkan honeydew bagi tempat aphid. Terusnya ialah mimicry. Mimicry ni adalah satu surviving skill
yang sangat menarik, iaitu soalnya daripada kalangan spesies Paracletus simiciformis aphid. Paracletus aphid ni dia ada dua jenis morfologi dalam kitaran hidup dia. Dia ada dua jenis morfologi. Bila dia kecil, dia nampak macam semut. Dan dia secret hormon yang semut, yang membuatkan semut ni percaya yang aphid ni ialah semut. Jadi semut ni akan bawa aphid pergi ke sarang diorang untuk diternak seperti semut juga. Maksudnya semut ni they will treat their aphid the same as they treat their larvae. Jadi bila dah sampai dekat sarang semut ni, Paracletus simiciformis ni akan makan semut punya larvae. Dia akan hisap cair yang digunakan untuk larvae semut membesar. Jadi proses ni dinamakan mimicry. Mimicry ni maksud dia ialah imitation of one organism towards another organism. Dia akan meniru tak kisahlah daripada segi bentuk ke ataupun mengelirukan dia punya organisma yang lain untuk percaya bahawa mereka pun adalah organisma tersebut. Seterusnya ialah injury damage. Walaupun diorang ni kecil tapi diorang membiak sangat banyak dan diorang akan mendatangkan beberapa damage kepada pokok. Yang pertama yang kita boleh tengok dekat sini ialah yellow spot ataupun discoloration. Bahagian sini ni bahagian aphid, yellow aphid, and then kat sini discoloration and yellow spots. And this one is curly leaf, deformed leaf. These two ialah daripada pokok lada, and then stunted growth and sooty mold. Curly leaf, deformed and stunted growth ni adalah disebabkan aphid ni selain daripada dia makan makanan yang dibuat oleh tumbuhan daripada fotosintesis, dia juga menyebarkan virus kepada pokok. Jadi untuk stunted leaf ni dia ada panggil virus dwarf mosaic virus, corn dwarf mosaic virus yang dibawa oleh aphid, dan bila aphid ni menyerang corn ni dia jadi macam ni, dia punya daun akan jadi spotty, tak sihat, dan kemudian dia akan mati, dan dia punya pembesaran juga akan terbantu. Dan sooty mold ni adalah disebabkan oleh honeydew yang diproduce oleh aphid tu menyebabkan sooty mold ni jadi. Jadi bila kita nak cam pokok yang telah diserang oleh aphid, kita tengok kepada dia punya pembesaran, dan juga yang ini ialah sooty mold adalah yang paling senang untuk dicam lah dia sekiranya ada kehadiran. Seterusnya ialah macam mana kita nak kawal, how to control. Diorang ni aphid ni they might be small tapi dia punya damage yang boleh dibawa kepada tumbuhan sekiranya tidak dirawat akan menyebabkan kerugian kepada farmers. Walaupun begitu, pokok ni walaupun dia kena serangan aphid, kalau kita treat dia daripada awal, dia still boleh lawan. Tapi kalau kita biarkan saja untreated, pokok tu memang akan mati dan tidak akan membuahkan hasil. Ada beberapa cara untuk mengawal serangga, which is yang pertama P. Physical control, chemical control, cultural control and organic control. Kalau physical control ni bila kita inspect kita punya tumbuhan, bila kita jumpa aphid ni, kita petik daun tu, kita bakar. Kenapa kita bakar? Sebab kita tak nak nanti kalau kita buang je aphid tu nanti akan berjalan kembali dekat daun kita. So sia-sialah kita punya kawalan tu kalau kita tak betul-betul musnahkan aphid tersebut. Yang kedua ialah chemical control, menggunakan chemical pesticide yang bahan aktif dia imidacloprid. Imidacloprid ni ialah satu chemical compound, active ingredient yang attack semua jenis serangga sebab dia adalah systemic pesticide. Jadi apa masalah dia kalau kita guna chemical control ialah beneficial insect pun seperti ladybug, bees tak nak datang dekat kita punya pokok, ataupun bila datang dia tak boleh nak pollinate sebab dia mati dekat pokok kita sebab ada chemical pesticide ini. Yang ketiga ialah cultural control. Cultural control ni seperti intercropping, crop rotation, maintenance and balance fertilizer. Intercropping ni ialah kita tanam tumbuhan sebenar kita, contohnya kita nak tanam kobis dan diselang-selikan dengan pokok yang lain yang lebih cepat berbunga. Katakanlah aphid tu, nanti mungkin aphid tu akan kurang serang kita punya tumbuhan dan akan pergi ke pokok yang lebih cepat membesar lah. Dan crop rotation, sebab setengah aphid kan monophagous, means diorang makan satu jenis tumbuhan saja. Jadi bila kita buat crop rotation, diorang punya bekalan makanan tu dah tak ada. Jadi diorang tak akan datang dekat tempat yang kita nak tanam. Yang ketiga ialah maintenance. Kita kena make sure tempat kita bersih, tak ada semut. Bila kita nak kawal, kita tak boleh nak kawal aphid je, kita kena kawal semut juga. Sebab semut ni ada mutualistic relationship dengan aphid. Kalau kita buang aphid je, tak buang semut, mungkin aphid ni akan bawa balik semut ni akan bawa balik aphid daripada mana-mana tempat, ataupun telur aphid yang diorang bela dekat sarang diorang akan bawa naik balik kepada pokok. Itu dia kena hapuskan juga semut. Dan next sekali ialah balance fertilizer. Apa yang benar tentang aphid ialah diorang ni aphid ni banyak dekat suatu tumbuhan ni sebab ada abundance of nitrogen. Bila ada abundance of nitrogen means kita punya fertility tu dah tak seimbang.
Dan bila ada banyak nitrogen, kita punya pokok dan pucuk-pucuk yang akan keluar adalah lebih lembut, mudah untuk efit ni pierce dan ambil makanan lah. Sebab tu, bila kita tengok ada serangan efit, kita kena check juga sama ada kita punya fertilizer ni seimbang atau sekali ialah organic control menggunakan natural enemies seperti ada hoverfly yang saya telah terangkan tadi. Yang kedua ialah natural pesticide yang dibuat daripada neem oil, salt, diatomaceous earth, air ataupun cultural control lah. Kalau kita nak kawasan organik, kita kena buat cultural control dengan lebih baik dan lebih mendalam. Organic control, intercropping. Intercropping di antara alistem dengan cabbage ni akan membuatkan hoverfly. Hoverfly ni dia akan datang kepada alistem ni dan dia akan makan dekat alistem, tapi dia akan bertelur dekat cabbage. Sebab dekat cabbage kita ada aphid cabbage. Jadi bila dia bertelur dekat cabbage, larva yang akan telur yang akan menetas tu, larva hoverfly ni akan makan aphid dekat cabbage tu. Sebab tu kita buat intercropping supaya aphid dekat kita punya main crop tu dapat dikurangkan. Yang kedua ialah parasitic wasps. Parasitic wasps ni nama dia Aphidius colemani. Aphidius colemani ni dia akan bertelur dekat dalam badan aphid, dekat induk aphid. Ni dia akan inject telur dia daripada dekat dia punya hujung abdomen ni, ada satu macam stylet yang akan inject dia punya telur ke dalam badan aphid ni. Jadi instead of aphid ni growing another aphid, dia akan grow this parasitic wasp punya larvae. And then larvae ni dia akan makan nymph yang ada ataupun telur yang ada dekat dalam badan aphid ni, dan juga dia akan makan segala organ dalaman aphid ni. Jadi bila telur tu dah menetas, dia akan menetas kat dalam badan ni, dia akan buat satu lubang seperti yang ini, bulatan ni dia akan buat lubang dan dia keluar daripada badan aphid. Ni casing aphid yang telah kosong ni kita panggil sebagai mamis. Jadi bila kita tengok ada banyak mamis dekat kita punya tumbuhan tu, maksudnya ialah ada parasitic wasps yang telah melakukan kerja untuk get rid of aphids. Ladybugs ataupun aphids yang makan ladybugs ataupun parasitic wasps yang makan aphid ni boleh juga di-purchase sebenarnya secara online ataupun ke kedai-kedai untuk kita gunakan dalam organic control untuk aphid. Akhir sekali ialah menggunakan neem oil dengan salt. Neem oil ni seperti yang kita tahu, apa-apa pun jenis serangga, diorang tak suka dengan neem. Sebab neem ni ada satu chemical compound yang dipanggil azadirachtin. Azadirachtin ni dia mengeluarkan bau dan rasa yang membuatkan serangga tu rasa tak nak makan, tak lalu makan, dan akhirnya serangga tu akan mati kelaparan. Kalau kita nak buat organic control menggunakan salt dengan neem, make sure neem oil tu ialah organik dan salt kita ni sebenarnya daripada pure castor salt, jenis sabun yang berasaskan organik juga. Dan cara paling senang, kalau aphid tu dekat banyak dekat kita punya tumbuhan, ada sikit-sikit je, kita boleh sembuh dengan menggunakan air. Maksudnya sembuh guna pelajuran air yang tinggi supaya aphid tu ternyah daripada kita punya tumbuhan. Itu kalau tak banyak, tapi kalau banyak kita boleh guna kaedah neem oil ataupun kalau nak guna chemical pesticide ataupun guna natural enemies. In conclusion and review, sebagai konklusinya, aphid ni walaupun kecil, tapi diorang boleh membuatkan pokok kita mati dan started growth dan kita akan mengalami kerugian lah sebagai farmers. Dan hari sekali saya telah terangkan beberapa ciri asas aphid, iaitu dia punya taxonomy, morphology, diet, reproduction dan sebagainya. Oleh itu sekian, terima kasih. Thank you so much, Anisri, of your time for sharing information about aphid in Virtual Speaker Corner episode 46. I believe that understanding the background of aphids, we can control well the agriculture enemies to avoid yield losses. Lastly, pertanian tunjang kehidupan. See you next time. Bye.